insyaAllah. Jadi penceramah undangan kita pada malam ini ialah Ustaz Rusmani Abdul Rahman yang dia khas daripada Kuantan, Pahang. Tinggal perlu Pahang, tapi Ustaz memang selalu berulang alik untuk diceramah di kawasan Selangor ni, masjid-masjid surau, dan sekarang ini bertugas menjadi sekolah Iqra di Kuantan. Jadi mungkin dengan adanya pengusian ilmu yang insyaAllah Ustaz katakan nanti akan memberi satu petunjuk pada kita untuk menghadapi Ramadan yang datang insyaAllah. Jadi tanpa mau masa lagi, saya sedang Ustaz Rusmani untuk mulakan ceramah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati lagi dikasihi Ayahanda Tuan Pengerusi Majlis sambutan ceramah kita pada malam ini, pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Madrasah Asy-Syakirin, Taman Dagang Jaya Selangor, tuan-tuan imam, bila dan siap, ashabul fadilah, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat setempat, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga kepada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat usia, nikmat kesihatan, nikmat kudrat, nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana ianya merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Maka di antara banyak-banyak nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka pada malam ini Allah Ta'ala telah menganugerahkan suatu nikmat khusus kepada kita, iaitu nikmat kita dapat berada di tempat yang mulia, yakni rumah Allah. Nikmat kita dapat berada di dalam suatu majlis yang mulia, yakni taman-taman syurga.
sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Sekiranya kamu melalui ikut taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah. Taman syurga yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah majlis ilmu. Dan juga nikmat khusus yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat kita berada di suatu bulan yang mulia, yakni bulan yang dinamakan bulan Sya'ban. Dan kita dah melepasi dah pertengahan bulan Sya'ban. Kita dah melepasi nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban kita sambut 2 hari lepas. Ya, yang mana kita tengok rata-rata ramai di antara kita yang mengadakan berbagai-bagai program untuk kita mengingati ataupun untuk kita sebagai tanda kita mensyukuri suatu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu malam nisfu Sya'ban. Yang mana kita sedia maklum, malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala perkenankan segala doa, Allah Ta'ala menerima segala taubat, Allah Ta'ala membukakan pintu rahmat dan pintu keberkatan. Sebab tu di antara kita ramai yang baca Yasin, ramai yang buat tazkirah, ramai yang buat sambutan ataupun majlis tahlil perdana sebagai suatu cara untuk tidak membiarkan malam itu berlalu begitu sahaja. Hak yang kata bid'ah tu latak gigi dia lah. Dia nak kata bid'ah ke, dia nak kata apa pun, dia punya pasal. Nampak kata baca Yasin tak boleh, kata apa benda ni buat tazkirah tak boleh berlaku. Baca Yasin wala suku tak boleh, bid'ah. Bid'ah ni tempat asalnya orang buat benda bid'ah ni masuk dalam neraka. Semua pakat tak boleh berlaku. Hak dia solat tak balik. Nak main cakap kat luar gitu, cakap kat kedai kopi, bergegar-gegar meja kedai kopi. Nak bid'ah hak tu, bid'ah hak ni, bid'ah. Hak dia surat dak hari, akan 2 pendek, tubik jenai kepala lutut. Nak tapi cakap pasal bid'ah, kata bodoh kan, malah. Nak buka orang Taman Dagang Jaya ni. Orang Taman Pasar cerita ni. Ke ada Taman Pasar hari sini? Tak ada, selamat ambil. Baik. Jadi bila mana kita dah melepasi malam nisfu Sya'ban, artinya kita telah pun menghampiri pada suatu bulan yang sangat mulia. Bulan yang di antara bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh manusia yang beriman kepada Allah. Bulan yang dinanti-nantikan oleh mereka yang nak berlomba-lomba untuk mencari pahala, berlomba-lomba untuk melipat gandakan amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan tersebut adalah bulan yang dinamakan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang diberkati pada. Wajib kita i'tiqad dalam banyak-banyak bulan yang diberkati oleh Allah, bulan yang paling mulia, bulan yang sangat mulia adalah bulan Ramadan. Dalil kata bulan Ramadan ni mulia kerana apa? Kerana pada bulan tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran yang kita sebut sebagai nuzulul Quran. Satu. Dan yang keduanya, mulianya bulan Ramadan kerana di dalam bulan Ramadan itu ada suatu malam yang malamnya terlebih baik daripada 1000 bulan. Bulan lain tak ada. Jangan kata kalau bulan lain tak ada, dah cik lagi tak ada. Jangan marah. Ni bukan politik, ni buat contoh saja. Nampak tak? Jadi apa benda ni? Malam yang disebutkan ataupun malam yang Allah khususkan pada bulan Ramadan itu adalah kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Orang Melayu panggil malam Lailatul Qadar, ataupun orang Melayu setengah orang Melayu dulu-dulu dia nak panggil Lailatul Qadar, dia panggil malam 7 likur. Bila malam 7 likur? Dia kata malam 27 Ramadan. Pernah
pasang pelita. Nah, pasang pelita keliling rumah. Orang dulu kan pelita buluh, sumbu buat dengan tali goni. Nah, pakai minyak tanah. Kalau belah kampung dia panggil minyak pasang atau minyak gas. Nah, derek jujur atas pagar. Nah, tanya bapa ni banyak orang pasang pelita. Dia kata malam ni malaikat turun. Kalau hamba dah pasang pelita, malaikat dah nampak rumah hamba. Dan jadi kena pasang pelita, malaikat nampak rumah hamba, dia mari masuk dalam rumah hamba. Korok kering dia. Dia kata malaikat akan masuk ke dalam rumah yang bercahaya. Tambah rupah lagi baru nak tok poin baru. Nak berhenti ke apa malam ni? Dia biasa berhenti ke apa? Ikut anda. Ikut anda. Isa ke apa sini? 8.40. Kalau ikut anda 8.30 berhenti. Ada makan tau? Tak ada? Ada? Pasal nak makan apa perlu? Itu berhenti awal. Nampak? Tak apa, kita talk point dulu. Jadi bulan Ramadan yang pertama sekali, mulianya Ramadan kerana pada bulan tersebut Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Berapa kali Allah Ta'ala buat turun? Berapa peringkat? Secara 3 peringkat. Nah, sebab tu kadang-kadang ada di antara kita yang keliru. Dia kata kenapa malam 17 Ramadan dikatakan malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dalam hadis pula sebut malam Al-Qadar adalah malam turunnya Quran. Dan Nabi pula sebut Lailatul Qadar berlaku antara malam 21 atau 23 atau 27 atau 29 Ramadan. Pada kata 17 Ramadan mana serta? Jawabnya dua-dua betul ke? Nah, kata malam 17 Ramadan turunnya Quran, betul tak? Kata malam Al-Qadar turunnya Al-Quran, betul juga? Betul berlaku. Sebab Quran ini Allah Ta'ala turunkan 3 peringkat. Peringkat yang pertama Allah Ta'ala letakkan ke dalam Lauh Mahfuz. 30 juzuk direct sekaligus Allah letak di Lauh Mahfuz. Bila? Malam Al-Qadar dalam bulan Ramadan. Tahun bila? Jangan cari. Jangan kita duk kaji. Tahun bila? Tahun bila? Kajilah. Jawabnya memang tak jumpa jawapan. Kaji pas kiamat pun memang tak jumpa jawapan. Peringkat pertama Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Yang kedua, pada malam Al-Qadar juga, pada bulan Ramadan juga, Allah ambil daripada Lauh Mahfuz, letak di suatu lapisan langit dunia yang dinamakan Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah merupakan salah satu di antara lapisan langit dunia. Nah, ada satu langit yang dinamakan Baitul Izzah, maka Allah letakkan di situ. Masa Allah letak situ, tuan-tuan, iblis nak curi Quran. Nah, tujuan iblis nak curi Quran kerana dia nak memutarbelikkan fakta Al-Quran. Pasal dia tahu Quran ni benar, Quran itu, maka iblis dia nak sesatkan anak Adam. Sebab itu janji dia dengan Allah, maka dia nak curi rahsia Quran, dia nak pusing, dia nak putar belikkan Al-Quran, dia nak supaya manusia jadi sesat. Jadi orang yang putar belikkan Quran ni adik-adik iblis. Faham tak? Orang yang putar belik Quran, Quran kata haram, dia kata halal. Quran kata boleh, dia kata tak boleh. Quran kata wajib, dia kata tak wajib. Adik-adik iblis. Nah, tak boleh ustaz. Orang kata tu ustaz juga, ustaz iblis. Tak boleh ustaz, dia kata gitu. Bapa? Orang kata ulama besar, ulama iblis. Dah kalau tok guru kata gitu, tok guru iblis. Dah kalau tok guru iblis, ulama iblis, ayah haji, lagi ayah iblis. Ayah haji iblis. Nah, dah kira sebab nak putar belikkan Quran ni adalah iblis yang mula-mula sekali. Makhluk yang mula-mula sekali nak curi Quran, nak pusing, nak putar belikkan Al-Quran supaya manusia jadi sesat barang. Nah, tapi tak berjaya. Sebab Quran ini kalamullah.
Quran ini dijaga oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala perintah malaikat supaya jaga Baitul Izzah. Nah, sebab Allah tahu dah iblis akan cuba untuk mencerobohi Baitul Izzah. Maka dilata dengan berbola api. Kena iblis berapa tempoh lagi. Berbola api itulah dinamakan biji besi yang tersemak di dalam perut-perut bumi pada hari ini. Nah, daripada bola api itulah, mengikut daripada sebahagian tafsiran ataupun keterangan-keterangan daripada ulama. Atau peringkat kedua. Peringkat ketiga, waktu yang turun pada malam 17 Ramadan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, Allah wahyukan Al-Quran secara qadaya, secara berperingkat-peringkat. Lama mana peringkat tu? Selama 23 tahun. 13 tahun duduk Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, secara berperingkat. Bermula daripada ayat Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Surah Al-Alaq. Itu wahyu pertama. Wahyu yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wahyu pertama turun di Mekah, wahyu terakhir juga turun di Mekah. Nah, setelah selesai Rasulullah mengerjakan Hajjatul Wida'. Nah, yakni haji perpisahan. Sebab tu bila turun wahyu terakhir, Nabi baca ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu, kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan kepadamu nikmat bagi kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Nah, bila Rasulullah baca ayat ni, sahabat-sahabat seronok belaka, gembira belaka, sebab urusan Islam telah pun sempurna. Islam yang diwahyukan oleh Allah komplit 100%. Tapi ada seorang sahabat yang bila Rasulullah baca ayat ni nangis. Apa dia? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni apa dia, tuan-tuan, dengan Rasulullah? Tok tua Rasulullah. Nah, tok tua Rasulullah menangis bila dengar nak tu baca ayat tu. Nah, bila orang tanya apa mu menangis, dia kata bila urusan agama dah selesai, bila agama dah sempurna, bila nikmat dah sempurna, maknanya kita akan kehilangan Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Menangis Sayyidina Abu Bakar, menangis kerana dia akan kehilangan natu dia. Kita hari ni natu nak mampu gelakit hanya. Natu sakit letak duduk hospital. Bapa sakit kena, nak lemah jantung, paru-paru berair, buah pinggang, darah tinggi, gaul. Nak suka tok tua. Tok tua duduk kedah sengih homo. Tanya mana sengih? Natu aku nazak dah. Dah nak tu nazak semua sengih. Mu boleh seronok nak tu nazak. Berat mu ni. Dia pun jawab kan, bukan natu, dah anak tu. Batu jangan kita buat perbuatan antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, natu dengan tok tua. Jangan kita tengok benda tu berlaku zaman kita ni. Nah, Rasulullah tidur atas ibu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tok tua Nabi, natu tidur atas ibu tok tua. Ada orang Taman Dagah Jaya buat kerja gini? Ada? Tak ada. Asal kata Taman Dagah Jaya, marilah orang Kuantan ke, orang Terengganu ke, orang Kota Baru ke, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, ada orang kerjaan lagi ni. Balik-balik rumah tok tua tengah duduk atas kursi sedar tengok tali reset. Dah, hari natu, bah, tu pawari ke, berak pagi atas ibu. Agak-agak tuan-tuan tok tua jawab ke dia? Tok tua kata, mu ni terbiak nak mampu ke buat dia? Wah, kerjaan pelik-pelik.
Mari-mari barang atas riba pelik dengan dapat hijaan. Tu zaman kita. Rasulullah dah barang atas riba tok tua pula Allah seronok. Suka nak tu barang atas riba seronok tok tua. Ni tok tua hebat. Ni nak tu hebat. Kita ni dengan tok tua dah orang cetak. Tok tua dengan kita pun dah orang cetak. Kadang-kadang masa muka dah tok tua pala lain, natu pala kok lain. Dah dagang ni dak sekung sama. Nampak? Adalah. Faham tak? Faham? Minta maaf apa dak erti cakap kalau pun. Kalau apa cakap kalau pun jeng, letak tiang surah. Baik. Jadi itu. Bila peringkat yang ketiga, Allah turunkan Al-Quran secara qadaya, secara berperingkat-peringkat. Tujuan dia tuan-tuan. Kita nak cerita penurunan Al-Quran ni sebab Quran turun dalam bulan Ramadan. Tujuannya apa benda? Tujuannya supaya bila Ramadan tiba kepada kita, jangan hanya kita ingat Ramadan puasa. Sebab ramai ni orang ingat bila Ramadan puasa. Ramadan puasa. Puasa Ramadan. Bila Ramadan mesti puasa, bila puasa mesti Ramadan. Bila dah tengah puasa, dia ingat apa? Raya. Waktu dia ingat raya. Biasa orang lelaki jangan ingat orang tua. Orang tua dia dah lambat raya, jangan nanti kata Ramadan. Bulan Rejab tu siap dah kira rasa. Bukan lepas sini, moci jangan marah. Bulan Rejab siap dah kain nasi. Bulan Rejab siap dah sarung pusing. Bulan Rejab tepah dah kapek kayu. Bulan Rejab siap dah baju raya 6 pasang. 3 pasang baju kurung, 3 pasang kebaya Cina. Berapa? Ada kira dah raya tamu baju ni. Raya kedua baju ni, raya 3 baju ni, pas raya 6 baju ni. Puasa dah cukup. Baju raya banyak. Berat nana apa. Tengok orang lelaki sating. Baju Melayu sampai kerih. Gila pergi semayang raya. Tu tulis apa bila. Macam tu pergi rumah Tok Imam aja tu. Pergi rumah Tok Milah pun aja tu. Balik rumah Tok tu aja tu. Orang puan tukar rumah baju. Puasa dah cukup. Baju banyak. Tu dalam bak raya orang puan memang hebat. Orang lelaki tak cara bak kuih-kuih, bak juadah nak raya, semua orang puan mereka. Tahun ni saya nak buat kuih 6 basa. 6 jenis kuih, 6 jenis biskut. Biskut marola, biskut putu kacang, biskut mana lagi? Al-Melanda. Apa lagi? Apa nama ni? Aku pun tak reti nak sebut. Biskut tak 2 jenis. Tak nenas, tak telur asin. Nampak? Lepas tu hak ngujur kali special coklat Cadbury. Tu special kan. Ia tak dalam aku. Ia siap muka dah. Tidak terima tahu. Tengok ketak terima tahu makan ni apa. Dia muka dah ketak. Antara apa tu bak biskut, bak hias rumah semua dia bagi. Belum puasa dia ingat dah. Tapi bagi orang beriman, dia nak cara ingat raya. Tak cara ingat sebab dia tahu dalam bulan Ramadan, yang pertama bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mendidik jiwa kita. Sebab tu Ramadan juga disebut sebagai madrasah tarbiyah. Tarbiyah apa? Tarbiyah jiwa, tarbiyah hawa nafsu, tarbiyah diri. Sebab tu disuruh kita berpuasa. Hikmah daripada puasa adalah dapat membentuk jiwa kita, dapat membentuk diri kita. Untuk apa? Untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu muncul ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183, Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Nak jadi takwa kena puasa. Amal apa puasa? Puasa ni menahan diri daripada lapar dan dahaga dan perkara yang membatalkan puasa
daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang faham bila sebut dia puasa, dok makan, dok minum. Nah, korek hidung pun dok, korek telinga pun dok. Hak tu bersawar tai hidung, celah lupa hidung. Kata tai hidung, dok boleh korek. Batu, batal puasa masuk suatu dalam rongga, korok keringu. Faham betul yang kata membatalkan puasa. Nah, yang masukkan suatu ke dalam rongga badan siapa mana? Kalau daripada hidung, kalau daripada mulut ni jolok pah tekak atau pah bawah ni, gitu gok dengan hidung, gitu gok telinga, korek telinga pah tengah otak, baru batal. Dan korek telinga ada birak, ada pah tengah otak tu birak ni je. Birak faham tak birak? Birak ni orang Kelupu panggil dia tepi, tepi. Tepi. Pah tengah ke tepi ni je? Tepi je dah. Tak ada pah tengah. Kalau korek hidung pah tengah ni ke tepi ni je. Nah, siapa bersawar lupa hidung, dah kosok gigi dia kok. Nah, pas subuh dia tidur. Nah, dia tidur sedar nak pergi kerja. Oh, dah pukul 8 dah ni dah kosok gigi makro. Macam dah kosok gigi. Nah, cakap dengan orang musuh mulut. Dah lah sahurnya bahar petang. Mahal petang bukannya sikit, 3 papang, 1 ikat ia bahar petang, 7 koyok. Nah, buat sahur. Itu cakap dengan orang apa untuk hidup. Dia kata dah baik anjing, dah baik ejek-ejek gitu. Tahu tak bau busuk mulut orang puasa di sisi Allah lebih harum pada haruman kasturi. Mu busuk pasal bukan pasal mu puasa, busuk baru nak start puasa tapi busuk mu dah gosok gigi. Nah, dah lah mu makan petang. Dah makruhnya. Nampak dah? Dah batalnya. Hak batal masuk dalam rongga mulut ada gosok gigi, buruh gigi pah dalam tekak. Itu bukan gosok gigi, itu gosok tekak. Nah, gosok halkung, bukan gosok gigi. Orang gosok gigi je lah. Gosok anak tekak halkung tu siapa suruh? Nah, itulah baru batal. Ni kata nak beramal tapi bodoh. Bodoh bahasa Patah Timur biasa. Sini pun mungkin bunyi kasar tiga ke? Biasa ke? Biasa je. Mungkin kalau kasar pun kita tukar. Kalau stupid nak beramal tapi stupid. Batu kalau kita nak beramal, nak melakukan sesuatu amalan, kena tahu hukum. Nak puasa kena tahu hukum, kena tahu ilmu pasal berpuasa. Ada orang contoh orang puan kan dia, biasanya orang perempuan dia puasa. Hari tu dia puasa lembek, lepek, muka letih. Tok lelaki juga pun tak mau nak jawab. Letih sangat, nampak puasa. Waktu pasal, masuk nak buat buka puasa. Dah molek 6.30, topi. Tahu tak? Topi darah uzur. Ada perempuan dia kata, setengah jam dia lagi, terrugi lah. Dia bahar tiru puasa. Hukum dia haram dan berdosa besar. Ada perempuan dia tak tahu. Dia tanya tok lelaki, dah 10 minit lagi nak buka. Baik, kita baca dulu. Datang bulan. Datang bulan. Kalau ada orang datang hati, datang bulan. Nah, dia ikut mana mesti orang dulu bagi datang bulan. Ya, bagi datang racing. Ya, bagi datang bulan. Kita kan semua main bulan. Kita betul kan? Nak puasa tengok. Suka bodoh. Nak puasa tengok anak bulan. Betul tak? Nak puasa tengok anak bulan. Nak tukar hari, tunggu tubik bulan. Nak tukar hari, nak tukar hari, kalau ikut takwim Islam, tukar hari, tunggu tubik anak bulan. Masuk waktu garis, bertukarlah hari. Betul tak? Kalau tahun Masihi 12, 1 minit tengah malam tukar hari. Islam tubik bulan. Ada tubik laci, semua bulan mereka.
Nak dapat gaji, tunggu cukup bulan. Nak raya, tunggu cukup, tunggu tubik anak bulan. Nak dapat anak, bini kita mengandung, cukup bulan, baru ia beranak. Siapa rasa? Ada tak orang beranak doktor kata tunggu sampai racing tu baru beranak? Tak ada. Mana ada? Nah, semua dah sampai bulan, semua main bulan belaka. Mana ada main racing? Oh, tak akan ada racing. Kalau pergi Kedah tak akan ada racing tu. Minta maaf cakap, ini bukan politik tuan, ada cerita racing. Ini bukan politik, jangan marah. Jangan. Natal ni hari ni cerita politik. Bukan. Jangan. Ini bukan politik, ini cerita racing. Nah, ni orang pergi Kedah, beli sayur ke, beli ikan, beli ayam lah. Semua pakai nimbang hok bulat kan. Hok digital main. Tek. Hok tutupi nombor. Hok tu nimbang gini ke nimbang bulat. Bulat dah. Hok tu dia panggil canggih, digital. Tak ada dah main gini zaman berjalan. Sudah Aziz Ramli beli ayam sekor timbang. Berapa takut? 2 kati, RM3. Harga dacing 3 riyal. Dan ini dah ada tu, dah ada. Dah kalau ada, bohong dalam museum, jadikan barang antik. Bila barang lama, barang antik orang buat apa? Orang buat pameran. Siapa ambil pergi guna, bodoh lah. Pasal barang antik. Barang antik orang tak buat pameran, orang guna dah sebab dia dah. Orang kata expired date dah. Kalau guna pun mesti banyak salah je. Tapi ada ke orang pakai? Tu banyak salah. Faham tak? Ada ke orang pakai? Tu yang jadi selalu salah kau tu, salah kau ni. Molek-molek coklat orang makan dah berbelah-belah tau. Dah tak ada babi dah pula. Lepas tu tak ada pula. Berapa? Sebab pakai barang lama. Bila pakai barang lama, banyaklah rasanya, banyaklah salahnya. Molek-molek pandai duduk kat sini, buat hari sini. Siapa jota-jota ke, molek-molek dia duduk dulu. Dah sesuai dengan iklan sini. Ambil kau mereka orang hari sini. Berapa jadi gitu? Sebab kita pakai barang lama, barang hot jam dah. Macam tali mesin lah, tali TV rumah kita, remote tu rosak. Tekan TV 1 je tu, baik TV 9. Tekan 9 tu, baik NTV 7-11. Tekan 3, ya tu baik TV 8. Berapa? Remote lama dah cek rosak. Kena tukar remote baru. Itu ke? Kalau kita nak timbang barang, dah boleh pakai orang lama, kena pakai orang baru. Mana? 4 bulan. Faham ke? Dah faham macam apa? Tadi macam dah faham. Dah faham sudah lah. Letih hasbuk. Dah apalah. Hak sini comel dah, dia tukar dah. Belah kita lagi faham dah tukar-tukar kau lagi. Dia pakai hak yang barang lama kau. Lama kau pakai barang lagi. Baik. Jadi gitu. Nampak? Bila dah tubik darah, dia teruskan juga puasa. Walaupun 2 minit lagi nak buka puasa, haram meneruskan puasa. Haram teruskan puasa. Nampak? Dan ni ada hak dia tanya laki kata terus je lah, sikit je lagi, maka berdosa besar. Ada yang batalkan puasa, bila tubik darah dia pun tak puasa. 3 jam lagi nak buka. Mana dia start puasa daripada lepas subuh sampailah pada pukul 4:30. Sampai rasa dia puasa dah molek tubik darah, dia batalkan puasa. Tapi ada juga silap. Mana silap? Bila dia nak qada, dia qada 3 jam je. 3 jam dia qada. Laki kata 3 jam dia puasa. Dah hari tu kita 3 jam lagi nak buka batu. Batal kan? Tubik hit. Jadi 3 jam kita ganti 3 jam je lah. Orang kata, ya tak juga betul kok. Laki bodoh, bini tolong. Jadi pening dah ke, jeng dah ke. Sebab tu perempuan, nak khabar perempuan. Walaupun 5 minit lagi nak buka puasa, jangan kata 5 minit, sikit lagi dah duduk dah atas meja. Siap dah makanan atas meja. Air siap tu kita dah bubuh dah, telur katuk dalam. Tak telur katuk. Biji selasih.
Dia panggil telur katok. Dah bubur dah suruh dah gasak dah ni beruak dah lahir siap. Dah kejuk tu bila ketuk beduk. Kejuk di beduk, cai tubik darah. Kejuk di beduk, tubik darah. Seminit lagi, setengah minit lagi nak buka, maka haram teruskan puasa. Nampak dan puasanya automatik batal. Bila batal, wajib qada, qada mesti qada puasa penuh. Sehari betul, walaupun seminit lagi nak buka. Lepas tu dia kata, rugi lah kita. Berapa rugi? Dah minit lagi nak buka, batal. Lepas tu, qada, kena qada habis. Dah, tak rugi, untung. Untung pada orang lelaki. Berapa untung? Dia puasa daripada pagi, start puasa, contoh sampai ke zuhur. Sampai ke zuhur tubik darah, maka haram dia teruskan puasa. Wajib dia qada. Puasanya batal, pahala puasanya tidak batal. Pahala puasa penuh. Pahala puasa tak batal. Lepas tu dia qada pula. Qada pula kerana puasa hari tu tak boleh puasa. Nak dapat pula pahala penuh. Jadi 2 kali pahala penuh. Nah, ni untung orang buat. Dah kita orang lelaki ada. Tubik darah. Darah dia puasa. Nah, ada orang lelaki tubik darah dah puasa. Nah, dia kena bisa, kena bisa, darah hangat. Darah. Ambil air minum. Berapa minum air? Batal dah puasa, batal. Mana otak dia? Itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Pergi minum air. Bahkan setengah daripada ulama sebut, kalau daripada pakar perubatan mengesahkan kita hari itu kita tak boleh puasa, sakit pergi hospital. Nah, cek doktor kata balik kena makan ubat. Belum makan ubat kena makan nasi dulu walaupun sikit. Nah, maka kita makan. Kita dibenarkan makan sekadar yang perlu untuk membolehkan kita makan ubat. Tak boleh makan macam goreng dok puasa. Si goreng tak boleh. Nah, si goreng setelah mata khebar apa? Tak boleh. Air cendol bulu. Nah, tak boleh. Sebab mendatangkan fitnah. Ni siap suruh bini dia buat kuih laknat. Nah, anak kata dia tak puasa. Ayah doktor tak boleh puasa sebab ayah sakit. Jadi ayah kata boleh makan obat, kena makan dulu baru boleh makan obat. Betul dah, kena makan baru boleh makan obat. Tapi makan apa mana dibenarkan? Makan sekadar melepasi kita untuk makan obat. Bukan main otak ke sukedang gitu. Nah, ni siap ada kutia laknat. Nah, buat si goreng kampung, si goreng Pattaya, telur lebih. Nah, apa dia? Tu imam dah. Kata imam sini, tu imam Kapal Bali. Tu kata sebab tu kena buat persiapan. Antara persiapan ni kena ada ilmu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu perkara tu mungkin berlaku kepada kita. Nah, jangan kita rasa sepanjang Ramadan ni kita sihat dah. Nah, kita dah tahu apa yang berlaku, kita dah tahu apa dia perancangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kok hari tu kita tak boleh puasa ke macam mana nak buat? Kok hari tu kita sakit ke lagu mana kita nak buat? Nampak? Lepas tu kena benda-benda gini kena ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Satu, berhenti azan dulu ke terus? Terus. Terus. Big boss kata terus, kita terus lah. Nah, kita ikut big boss. Nampak? Yang keduanya tuan-tuan sekalian, kita melihat bagaimana untuk kita mendapatkan apa yang Allah kata la'allakum tattaqun. Sebab hari ini kita tengok ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat benda daripada puasa. Nah, bertepatanlah dengan apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash atau kama qala. Nabi kata ramai di antara umatku yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya illa al-ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga. Mana tak ada pahala? Berapa tak ada pahala? Sebab pahala puasa habis licin. Sebab tu untuk kita mengelakkan diri kita daripada termasuk dalam golongan yang telah
oleh Rasulullah, kita kena ingat bagaimana Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut puasa ni ada 3 kategori. Ada 3 martabat, ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khususul khusus. Puasa awam ni lagu mana? Puasa awam ni adalah orang yang berpuasa hanya tahan diri daripada lapar, daripada dahaga. Hak tu. Bila kata puasa, dak makan, dak minum, dak sembahyang, dak tutup aurat, dak berlaku. Nak sembahyang pun dak, aurat pun tak tutup. Dah ramai dak orang awak kerjaan lagu ni? Gambar? Berlampau lana. Penuh. Puasa, sembahyang. Dak, dak apalah. Dia mana nak sembahyang? Dak apa sebab kita puasa dah. Walau otak dia. Nak, dah ayat sembahyang tak apa puasa dah. Gitu sedap. Malaikat tanya mana budak sembahyang tu? Dak apa ke sebab kita puasa dah. Jawab gitu ke bukan laki. Bukan laki tanya, mana budak sembahyang tu? Dak apa ke sebab kita puasa dah orang yang sembahyang tak apa. Mengingat bukan laki pok saudara tu. Nah, boleh jawab gitu. Nampak batu apa? Puasa tapi dah sembahyang. Hari Nabi kata puasa dia tak ada benda melainkan lapar dan dahaga. Itu saja. Sembahyang pun dok, aurat pun dok tutup. Kalau orang perempuan dia dok tutup aurat atau dok jaga aurat, kita hak lelaki mudah jaga aurat sebab aurat kita ni sikit daripada perempuan, daripada pusat pas lutut je. Nah, kemudian syarat kita tutup aurat, syaratnya menutup warna kulit. Nampak bentuk tubuh makruh. Tapi kalau perempuan kena tutup daripada menampakkan warna kulit dan juga nampak bentuk tubuh. Kalau warna kulit dah nampak tapi nampak jelas bentuk tubuh, dia tidak tutup aurat dia. Dalam mana puan lagu ni? Puasa tapi pakai skirt. Pakai skirt hak nyanyi kita orang lelaki. Daripada pagi pah kasut no pahala, petang pergi beli bazar Ramadan, selisih hak pasal lagu tu, selisih hak pasal lagu ni. Dia molek hak jual kuih pun nampak tiok juga. Nak saja je pakai baju sekian ni, nampak supaya orang nampak tiok dia. Simpan pula bulu tiok 3 orang nak bagi nampak seksi. Hak beli Tok Imam, Tok Imam mayat terawih. Jadi tu Tok Imam batuk pada rakaat kedua misalnya, dia naik pula rakaat 3. Jadi Tok Imam makmum sudah wani nak buat makmum. Makmum hak belah ni kata aku nak tengok orang belah. Hak belah ni kata aku nak tengok orang sebelah. Hak sebelah ni kata aku nak tengok sebelah kau. Lalah jadi tu. Duk cacang gitulah. Tengok tunggu Tok Imam. Ada pasal apa? Jai nak ke siang ni. Nah, ngatur Tok Bila pun jengok selawat berterabur hanya kali selawat. Berapa? Jengok sana tengok tiok orang puan. Batu kena jaga aurat. Perempuan jaga aurat supaya puasa kita tidak hanya dapat lapar dan dahaga. Mana dikira aurat? Benda yang menampakkan kecantikan. Sama ada bentuk tubuh ataupun alat perhiasan. Ni puasa bibir bicu Allah tebalnya macam anak beruk baru natah. Merah nyala bibir. Mulut-mulut. Nah, gimayah so selisih dengan Tok Bila. Tok Bila nak bahasa as-salatu khairun minan naum. Tok Bila ngegah dulu Tok Bila. Nah, tengok anak raya gimayah so di bibir merah ni macam anak beruk baru natah. Nah, puasa. Nah, ani kata cek menampakkan perhiasan. Nak dengan makeup satu makeup ni. Nak makeup boleh apa ada masalah. Nak makeup balik garang depan tok lelaki. Makeup lah lagu mana pun ikut anda. Tak ada siapa larang, tak ada siapa marah. Boleh pahala lah pula. Nah, bibi hak atas ni merah, hak bawah ni pink. Hak belah ni pink, hak belah ni coklat. Hak atas ni biru. Habis biru tak payah tu. Hijau. Biru tu lah atau hijau. Buat depan tok lelaki baru boleh pahala.
Nah, malaikat tok lelaki kata buang. Nak butuh aku tengok. Baru wajib buang. Ni depan tok lelaki kau busuk. Orang buang berat semula. Nah, kalau dua beli kuih, pergi kerja, Allah lawanya, wanginya, tebalnya mereka. Tapi depan tok lelaki busuk nak apuh. Nah, dia pakai baju hot minggu lepas baju dia pakai. Kalau tok dalam lombong tubik ikan talapia. Timbul tu talapia pening. Daya berapa kuda ke talapia. Pening gitu. Dah pakai baju hot minggu lepas busuk orang ada belaka. Belakang budu poyok. Ada belaka dekat pada baju. Hak tu dia pakai depan tu lelaki. Berat nanda orang puang. Nak tu lelaki cari lain, dia marah. Betul tak? Betul tak kalau kita cari lain dia marah? Betul tak? Mana yang senyap sini? Tak mana jawab? Betul tak? Macam takut. Kita cari lain dia marah tapi dia dah pandai nak lagi hati kita. Kita balik rumah awak dah tahu, awak sading je muka. Anak kata, mak, ayah balik anak. Biar dia anak balik pun layak dia balik sombong nak tahu. Dia kata gitu lelaki dah tak berat anak. Sebab tu jaga supaya jangan menyebabkan puasa kita hanya dapat dapur dan dahaga sahaja. Satu. Yang kedua kata Imam Ghazali, puasa apa? Puasa khusus. Puasa khusus ni apa? Yang ni bukan hanya setakat tahan lapar tahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi termasuklah juga dia menahan segala panca indera. Dia tahan lidah dia, dia tahan mata dia, dia tahan telinga dia, dia tahan segala pergerakan dia. Makna kalau mata dia tak saja-saja nak tengok benda haram ataupun benda yang boleh melalaikan. Nah, kalau telinga dia tak saja-saja nak mendengar kepada perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang lara. Nah, ini puasa khusus. Gitu juga lidah. Lidah dia tidak akan gunakan untuk memperkatakan sesuatu yang haram ataupun yang lara. Maknanya bila nak jaga puasa, nak supaya puasa kita tak ada dapat lapar dan dahaga saja, lidah kita tidak akan bersembang benda-benda yang melalaikan. Sembang pasal piala dunia, ada pula puasa piala dunia. Nak ramai orang bangun sahur apa? Dia bangun pukul 3 bangun dah untuk World Cup. Sebelum World Cup ada bangun. Ada bangun. Ada. Bangun setengah. Kalau bangun pun tidur balik. Kalau bangun nak kecil, dia kecil. Bangun nak tengok, dia tengok. Nak mayang 2 rakaat, dah setabur. Sedar, bangun sedar, kapak tidur. Tengok jam 3.30 baru tidur balik. Rugi tuan-tuan. Berapa rugi? Ulama kata Allah hantar malaikat gerak kita. Setidak-tidaknya kalau kita tak bangun daripada tempat tidur kita, berdoa dah sedikit supaya malam tu kita dikira qiyamul lail, menghidupkan malam. Walaupun kita tak bangun daripada tempat tidur. Sedar tengok jam 3.30. Tak ada tangan sikit. Allahumma rzuqni zaujatan salihah. Amin. Bini pun dengar, amin tak bini. Pasal bini dah faham doa apa. Bagi esok bini tanya, bang doa dia baca malam. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikan aku seorang lagi isteri yang salihah. Kalau kita jawab gitu agak-agak kan dia, masa tu dia tengah siang sayur ataupun tengah tumbuk bawang nak demi. Agak-agak kalau dia jawab gitu kan dia buat. Kan dia buat. Memang kebal mata lesuk. Memang muka kita tu jadi bawang. Nampak dalam mai orang dah mari gila dia. Nak kau apa sini? Jangan marah makcik, jangan kata nak tani mai kata kaku lah tu. Nak kau sini. Ni hak yang benda ni gombok ni. Gombok cerita ni. Dah mari gila dia tu, Allah puan, dah mari gila. Kalah ke beri.
Kalah Camry dah main gila. Nampak? Sebab tu jangan kita sia-siakan malam tersebut. Kalau kita sedar pun kita bangun. Kalau tak nak bangun pun syukur Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, walaupun dalam hati. Dikira kita dah qiyamul lail. Apatah lagi kita duduk dalam Ramadan. Sebelum kita sahur, salah ke kita sembahyang 2 rakaat? Kita bangun pukul 4 tu waktu qiyamul lail. Kita bangun sembahyang tahajud 2 rakaat. Ataupun kita baca Quran sedikit sebelum kita jamah makanan. Sebelum bersahur kita doa, sebab doa pada waktu tu adalah waktu yang mustajab. Itu bangun rasa muka, rasa gigi, bahan lalu nasi, ikan patai. Bahan lalu nasi, sambal betal. Nak doa sikit tak mau dah. Rugi ya? Pasal apa rugi? Sebab di sana waktu tersebut waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebab tu Nabi suruh sahur. Kerana di sana ada keberkatan, kata Nabi. Di samping waktu tu waktu mustajab untuk kita berdoa, waktu sahur. Sahur itu sendiri adalah ada keberkatan walaupun dengan seteguk air. Dan sahur itu sendiri juga merupakan pembeza antara puasa kita dengan puasa orang kafir. Waktu jangan tinggal sahur. Sahur waktu bila sahur? Afdal waktu sahurnya adalah waktu yang sangat hampir kepada subuh. Waktu afdal. Ni kita sahur 1 pagi. Sahur bukan sahur, itu bukan sahur. Itu midnight. Tengah malam. Dah dalam sahur. Kita sahur dah. Sahur mana? Kita sahur kedap. Berapa? 1.5. Itu bukan waktu sahur. Sahur hampir pada subuh. Itu waktu sahur. Lepas tu kita kadang-kadang salah faham. Buka afdal awal waktu. Masuk garis buka selalu dah. Jangan dilewatkan berbuka. Sahur hendaklah dilewatkan waktu, dilewatkan sahur. Nampak? Kita pula pelik. Sahur awal, buka lagi awal. Sahur awal kedua, sahur dah. Bapa cadang tak mau bangun, gatuk mata. Malah orang bangun gatuk, sahur dah luar, ya bahan dia tinggal tidur. Tidur. Bangun dah bangun ke apa? 7.30. 7.30 baca kunut. Anak pergi sekolah, anak salah ayah. Tengok ayah. Allahumma hdini fi man hadait. Anak tengok 7 suku. Mana ayah aku baru baca kunut? Bapa sebab saat ni malah bangun. Dah ayah dah sahur. Sahur dah. Kau apa? 1.30 ni ayah sahur. Bodoh punya ayah. Ni kata pasal ni sebab tak ada ilmu. Sebab tu nak dapatkan puasa khusus, jaga panca indera. Dah hari ni ustaz masalah. Bapa masalah. Kita ni kerja tengah orang awam, kerja tengah orang ramai. Nak jaga mata tu memang payah. Kok mana nak tengok juga sikit. Betul tak? Betul tak? Jawab je, tak sana awak barak lah. Ni ada kau barak. Kita dah berakhir tengok dia gitu. Dah berakhir. Kita dah suka tengok orang puan pakai saksi gitu. Kita dah suka. Bukan kita lah. Memang pun ada masalah. Kalau orang lelaki dah suka tengok orang puan, memang ada masalah. Sama ada masalah pala atau masalah benda, itu kena pergi cek hospital. Kena teh kecil, kena x-ray pala. Kok ayat cabut 3-4 orang. Kali tak suka tengok orang puan. Mana ada orang lelaki dah suka tengok orang puan? Betul tak? Baru jawab. Orang lelaki nama memang suka tengok orang perempuan. Sebab perempuan ni dia perhiasan. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Di antara perhiasan manusia adalah kecantikan, keelokan yang ada pada tubuh badan perempuan. Bila perhiasan, bila lawa, memang orang lelaki suka tengok. Walaupun dia ayah haji, walaupun dia tok imam, walaupun dia tok bila. Ayah haji tengok, cengek pion. Tok imam tengok, cabut sebab. Tok bila tengok,
terlepas waktu asar dak bak qamak saja. Tak bila dak bak bandar sat ni. Bila pula tak bila bak bandar sat ni. Niga dalam pada tu daging yakin tengok orang puan. Sebab tu syarak suruh orang perempuan jaga tubuh, orang lelaki jaga mata. Lagu mana jaga mata? Kalau boleh elok jangan pandang. Terpandang itu bahagian kita, kata Nabi. Terpandang tak berdosa, tapi jangan terteru. Tu dah dia. Ustaz kata dah, Ustaz kata Nabi kata terpandang tu tak dosa. Terpandang sekali kita pun dah kelip. Tak kelip. Kita terhak sekali tu terus, tak kelip dikit sekali je lah. Dah, sekali tu lagu mana? Dah lama dalam 38 minit. Tu dosa dah juga. Dah masuk tak sengaja dah tu dikira sengaja. Yang tak sengaja tertengok derang. Talih tak lain. Hak tertengok tu hak tak dosa. Kalau tak talih tak lain, dosa lah kita. Kalau bulan Ramadan, jawabnya kuranglah pahala puasa kita. Bila kurang pahala, kalau tengok sikit, kurang sikit, tengok sikit, kurang sikit. Dan kalau tengok daripada pagi, buka. Kira lagu mana pun tak. Tengok yang mana dikira hak yang kurangkan pahala puasa. Bila tengok datang syahwat. Bila tengok datang syahwat. Maksud datang syahwat ni jadi seronok. Tengok dia jadi seronok. Lepas tu mula bayar hak bukan-bukan. Orang lelaki ni kan kuat imagine, kuat bayar. Kalau nikah ngaku, memang seronok lah. Habis ayah haji balik Mekah. Balik Mekah baru balik umrah. Kayu suki ada ni. Celah telinga ni. Ambil kayu suki simpan dalam kocek. Apa simpan lagi? Takut jadi fitnah. Tengok orang puan ni pasal. Dia kata kalau Ramadan kuruh pahala puasa kita. Kalau kuruh ada lagi tak apa. Takut kuruh tak ada tunggu. Kuruh tak ada tunggu. Yang kedua, hak yang mana yang menyebabkan boleh hilang pahala puasa kita? Yang dikatakan puasa khusus. Puasa orang kata sekali dengan panca indera. Apa dia puasa panca indera? Iaitu jangan terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Pas subuh tidur, pas zuhur tidur, pas asar tidur, dekat nak buka dah lagi tidur. Neralek start daripada puasa, pas buka tidur dah tu. Itu yang saya bahas lah. Hamba puasa tahun ni dah senang. Orang lembek, kalau ada lembek panas. Panas awak kerja letih gitu gini. Dia kata mana? Itu tak ada letih pun relax. Dahaga tak lapar dah. Memang nak pun tidur. Daripada start puasa pas nak buka. Bangun tu boleh macam ewok gila. Pening kali. Waktu bimbang takut tak ada terus pada puasa gitu. Jangan terlalu banyak tidur. Tidur sikit-sikit tak mengapa. Rasa ngantuk pas zuhur tu, rasa ngantuk getih sangat. Tidur sekejap, ada apa? Sedar kepak bangun mayang sah, ada apa lagi? Hak tu tak apa. Ni sama-sama start 1 Ramadan sampai 29 Ramadan. Start 1 Ramadan sampai 29 Ramadan. Tidur sama. Tak tidur esok bak gaya. Kata dah tidur, dah tidur. Apa-apa? Gaya kalau tidur dia terlepas man. Pandai pula. Tidur rugi ya. Terlepaslah tupat, terlepaslah duit gaya. Pandai pula. Tapi Ramadan tidur sama. Dia kata, tak ada lah rasa nikmat puasa. Bila tidur sama macam mana nak didik jiwa kita? Macam mana nak didik diri kita? Macam mana nak tarbiyah nafsu kita? Macam mana kita nak datangkan rasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita selama ni, berbanding dengan orang yang kurang nikmat, yang kurang rezeki. Kalau main tidur sama, sebab tu nak selamat daripada habisnya pada puasa, kita duduk paling-paling tidak duduk di tangga yang kedua, yakni puasa khusus, yakni puasa sekali dengan panca indera. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, puasa khususul khusus. Puasa khususul khusus ni lagu mana?
iaitu puasa para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam. Yakni bukan hanya setakat puasa tak makan tak minum, bukan hanya setakat puasa mata, puasa tangan, puasa kaki, puasa mulut, puasa telinga, tetapi hati dan pemikiran dia pun puasa. Hati tidak pernah ingat kepada perkara yang lara, pemikiran pun gitu juga. Yang dia ingat hanyalah Allah, hanyalah amalan dia kepada Allah. Bila duduk dalam Ramadan, hanya yang dia ingat fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Nak berlomba nak menambahkan kebajikan, sebab satu amalan sunat yang kita buat sama seperti pahalanya sama seperti dengan amalan fardu. Dalam riwayat lain sebut, kalau bulan biasa kita buat dapat bulan Ramadan buat satu amalan, pahalanya digandakan sehingga 70 kali ganda. Nah, batu para nabi dan para rasul, antaranya Rasulullah. Kita tengok bila Rasulullah berada dalam bulan Ramadan, Rasulullah sentiasa khatam Quran. Rasulullah tidak pernah miss sedekah dalam bulan Ramadan, sedekah amal. Nah, Rasulullah sentiasa menghidupkan malam di bulan Ramadan, dan yang paling hebat 10 akhir Ramadan Rasulullah sentiasa beriktikaf dalam masjid. Mungkin hari ini kita hak duduk di madrasah ataupun hak duduk di surau timbul masalah. Sebab tu kita tengok orang hak yang biasanya semayang surau Ramadan, dia tinggal surau kat rumah dia, tinggal surau dalam mukim dia, dalam qaryah dia, pergi masjid. Berapa? Surau dah boleh iktikaf. Pergi sejid dah baru boleh iktikaf. Jawab siang kita tengok nampak jawabnya ulama-ulama sebut dah dalam masalah masjid surau ni berlaku khilaf. Ni kita kena faham dulu. Masjid surau ni khilaf mana? Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali sebut dalam mazhab, dalam 3 mazhab ni tidak ada bangunan yang dibina untuk semayang, untuk tazkirah, untuk sebut nama Allah, tidak lain melainkan masjid. Sama ada dia kecil ataupun dia besar, sama ada dia lawa ataupun dia tak lawa, sama ada wak jemaah atau tak wak jemaah, nama dia masjid. Jadi bila nama masjid, boleh iktikaf, ada tahiyat masjid, perempuan uzur tak boleh duduk, yang boleh lalu sahaja, duduk tak boleh. Nampak? Jadi dalam mazhab Syafi'i lain, dalam mazhab Syafi'i dia berkata pada niat, innamal a'malu binniyah. Setiap amalan tu gantung dengan niat. Niat orang tu buat bangunan tu, niat buat masjid ke buat tempat sembahyang saja. Kalau dia niat buat masjid, maka jadilah masjid. Walaupun tak buat jemaah, walaupun kecil tak besar, ada besar setor tempat simpan kawah, nah kecil saja, maka jadilah masjid. Tapi kalau dia tak niat apa-apa, dia kata niat nak buat orang sembahyang, nak buat tempat orang ngaji, nah maka jadilah dia namanya surau, namanya balasah, namanya musalla dan sebagainya kepada. Nah, itu satu. Maka ulama-ulama sebut, bila kita duduk surau, pada kita boleh niat, kita masuk dalam tu, kita niatkan surau tu bagi kita sebagai masjid. Dan kita boleh iktikaf, boleh solat tahiyat masjid di situ. Sebab barang ni barang khilaf. Faham tak? Jadi hak kita hak duduk sini dah, hak ni namanya madrasah, namanya surau. Kita mari kita niat hak ni sebagai masjid bagi kita, maka kita boleh iktikaf di dalamnya, kita boleh mayang tahiyat masjid di dalamnya. Tak ada masalah, walaupun dak buat jemaah. Faham tak? Tak ada masalah. Tapi kalau orang perempuan, bagi dia contoh, dia mari start Ramadan tahun ni, dia niat dah surau tu bagi dia masjid, bagi dia surau tu sebagai masjid, maka dia boleh iktikaf, dia boleh sembahyang tahiyat masjid dalam. Tiba-tiba dia uzur, Super Sani datang bulan, topik darah haid, maka dia tak boleh duduk dalam. Kalau dia tak niat masjid, masih kekal surau tu pada dia, dia boleh masuk, boleh duduk, boleh dengar orang ngajar dalam.
Sebab surah orang perempuan uzur boleh masuk, boleh duduk, syarat tidak menumpuhkan darah. Nah, tapi kalau masjid lalu sahaja boleh. Contoh tinggal kunci kereta, tinggal telefon, masuk dalam ambil telefon, bung tembok mula keluar. Boleh. Tapi kalau duduk tanggap dalam tu, duduk relax dalam mana kejap 2 jam setengah, tak boleh. Faham tak? Nampak macam nak faham ni? Je. Nampak macam pening je, macam nak suruh berhenti pula. Nampak? Jadi hal tu dia panggil puasa khusus, puasa segala-gala. Dan hati kita pun kita berpuasa, pemikiran kita pun kita berpuasa. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dalam Ramadan itu juga Allah Ta'ala bagi bonus. Selain daripada Allah Ta'ala fardukan puasa, selain daripada Allah Ta'ala mewahyukan Al-Quran, maka dalam bulan Ramadan juga Allah Ta'ala bagi bonus kepada kita sebagai hamba Allah. Apa dia bonus? Yakni salah satu daripada sembahyang yang dikhususkan sahaja dalam bulan Ramadan, iaitu salat sunat tarawih. Zaman Nabi, zaman sahabat, ia panggil tarawih, dia panggil sunat qiyam Ramadan, salat qiyam Ramadan. Tarawih kenian ni. Tarawih daripada perkataan ar-raha, rehat. Makna tarawih ni semayang rehat-rehat. 2 rakaat salam rehat, 2 rakaat salam rehat. Kalau 2 rakaat salam bangun, 2 rakaat salam bangun, 2 rakaat salam bangun, 2 rakaat salam bangun, itu kat tarawih. Itu torpedo. Kita pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Baca bapak laju. Waladallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terima. Wah, makmum jauh. Jelek makmum. Beri salam, tengok makmum belakang. Lelah makmum kena hak yang ada asma bawa tu ubah. Sudut. Dr. Iman laju kan macam MS370 pasal ni dok jumpa pasal laju saja. Laju saja, batu jangan laju-laju, jangan gaduh-gaduh, relax je. Tapi jangan bila kata jangan gaduh slow sangat, jangan slow sangat, jangan ke makmum dah lah baca panjang, meleleh pula baca, makmum dah ada gaul ketor kaki. Naknya ke dia leweh sungguh akad tasbih Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum dah kata buah dah nak tani. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Allah kata makmum jeng. Tok Bila pun ikut letak. Ikut letak Tok Imam. Berat dadang Tok Imam. Batu jangan slow sangat, jangan laju sangat. Nak berpada-pada. Nampak itu bonus yang Allah beri. Batu dinamakan salat rehat-rehat. Makna tidak gaduh. Tidak gaduh ni orang sini panggil dia tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa dan tidaklah juga slow sangat. 8 rakaat je surah tu tarawih, dah berapa siap? 11 suku. 8 ke 30 naik ke mazhab Maliki. Dah 8 witir 3. 11 suku baru siap. 11 suku. Tok Imam slow, seimam bagus sangat, tawaduk sangat Tok Imam. Itu kalau 8. Kalau 20 pukul 2.30. Kalau 36 rakaat balik sahur lalu 4.45. Dah nyanyi. Waktu ikutlah sunnah para sahabat, antaranya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita kena ingat sejarah solat tarawih, tuan-tuan. Solat sunat tarawih ni Nabi buat
Tetapi Nabi tidak ajak sahabat. Tapi kalau ada sahabat ikut, Nabi tak langgar. Bulan Ramadan, lepas Isyak, Nabi sembahyang sunat qiyam Ramadan. Solat sunat untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Tidak disebut berapa rakaat. Batu bilangan rakaat berlaku khilaf. Ada yang kata 8, ada kata 20, mazhab Maliki 36. Maki ikut anda kita nak buat berapa pun. Biasa nak buat 8, buat 8. Biasa nak buat 20, buat 20. Biasa nak buat 36, tak buat 36. Hak dah betul dak buat tu. Hak dah betul dah buat tu pun dak betul juga. Ada hak yang buat separuh pun dak betul juga. Sebab dia jadi tradisi tuan-tuan. Bila masuk Ramadan, yang dak kena mari surya pun mari. Rasa muka dak malu. No mari. Haji apa? Bawa pindah sini ke? Dah lama dah 4 tahun dah duduk. Dah mana ni? Tarawih kan? Kan kita berada dalam bulan Ramadan. Nah, ada tarawih, jadi rugilah kalau kita tak hari. Kepala bapuk. Nah, dah bulan dah Ramadan mari dah. Dok dah, I busy. I'm so busy, you know. Aduh. Ambil cakut tak takut. Nah, bulan dah masa dah mari sibuk. Berapa sibuk? Aduh, sibuknya. Meeting semua. Pukul 8 meeting. Nah, kata dah malam ni ada ngajar surah ni. Oh, dok dah sebab anak saya meeting, anak saya tuition. Pas gaya nak pergi atas, pas hisa nak pergi ambil pula. Dah malam esok anak saya hak nombor 3 tu pula tuition. Dah malam Jumaat kita buat kuliah tafsir. Malam Jumaat lagi dok dah. Berapa bini saya pula tuition. Awak tak tuition, mama awak. Dok dah semua. Bulan Ramadan ada cakap muka dia. Nak semoga tak malu. Dah je mari masuk belah muslimah. Bertepik hanya muslimah. Tepik melala muslimah. Sedepak orang puang. Sorry. Tepak orang lelaki mana? No, lepak. Pak lelaki lepak. Dah haji mari je. Pasal jangan mari tu yang tak tahu tu. Baru pindah kata Muhaji. Dah kat 10 tahun dah duduk sini. Nampak? Muka tak nak mari. Dia mari bila? Raya. Duduk dakar teriman. Takbir raya. Nenek air mata. No, air mata buaya dia panggil. Nampak? Dah kira lagu mana? Ulama menyebut golongan yang seperti ini, orang yang macam ni, perbuatan dia itu merupakan perbuatan yang bid'ah. Bid'ah mana? Bid'ah khabithah. Mari masjid, mari surau, mari rumah Allah kerana pada waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu ni bulan Ramadan, tarawih, baru mari habis tarawih dah lagi dah. Kita jumpa pula tahun depan. Nah, dia kamu terima. Okey, tak imam minta maaf banyak, tak imam, salam tak imam. Insya-Allah tahun depan kita jumpa pula. Bukan pula tahun depan jumpa. Ramadan tahun depan. Dan ni Ramadan habis dah kata saya yang selat ni habis dah. Dia bilang tahun depan lah pula. Kalau kita jadi terimbang, kita ambil batang nyapu tu ponyoh tak ada. Bagi tibasa dia. Ni kata batu sembahyang tarawih tu sendiri Nabi tak pernah ajak sahabat, tapi bila ada sahabat yang ikut, Nabi tak larang. Satu malam Nabi dah keluar. Sahabat-sahabat tertunggu-tunggu mana Nabi dah tubik-tubik. Subuh esok Nabi tubik, sahabat tanya, "Mana dah tubik semalam?" "Mana dah keluar semalam. Kami tunggu nak mayang sunat." Nabi pun kata, "Aku saja tak mau keluar sebab aku bimbang kalau aku keluar turun wahyu memfardukan solat qiyam Ramadan," kata Nabi. Nabi bimbang sebab Nabi tahu dah umat dia ni nak umat akhir zaman kita ni dak rok cetak belaka. Raya rok mayang tarawih dak rok. Ya kira nak ada derah je. Orang pergi baca panjang-panjang pendek-pendek dah. Kekal-kekal. Dia marah. Jadi yang berlaku semayang tarawih secara berjemaah dengan diimani oleh seorang imam berlaku zaman bila? Berlaku zaman Sayyidina Umar. Lepas Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar, wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar bila duduk dalam masuk bulan Ramadan di masjid Nabi, Sayyidina Umar tengok
umat Islam semayang sunat qiyam Ramadan, ada semayang seorang, ada semayang imam seorang, makmum seorang, ada yang makmum dua, ada yang makmum empat, berterabur dalam satu masa. Maka kata Sayyidina Umar, alangkah baiknya jika aku himpunkan mereka semua ni dengan dipimpin oleh seorang imam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Nah, Sayyidina Umar nanti Ubay bin Ka'ab. Bapa Ubay bin Ka'ab? Adakah kerana Ubay bin Ka'ab mahir dalam ilmu agama, mahir dalam ilmu fiqh lebih pada Sayyidina Umar? Tak. Sayyidina Umar hebat ilmunya. Tak, tetapi ada satu lebih pada Ubay bin Ka'ab, iaitu Ubay elok suaranya dalam membaca Al-Quran. Batu sunat nak latih imam, nak cari imam yang elok bacaannya dalam Al-Quran, iaitu yang qari. Qari ni maksud bukan hak yang tilawah tu. Tak, maksud qari ni hak elok bacaan, yang lunak, yang sedap suaranya. Bila orang dengar baca khusyuk orang. Ini dah orang cetak terus baca. Suara dah berapa nak tubik dah. Dah berapa nak tubik dah, suara sengar tubik ke hidung. Wadduha wal-laili idza saja. Kata letak hati imam. Amba dah letak. Amba mampu baru menyambik yang datang ni. Ni biasa tok imam kampung lah, kata imam sini, tok imam kampung. Nak, dia nak beri kau orang dah. Nak hari Jumaat naik atas mimbar, ketok tangan pegang tukar. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Makmum duduk bawah. Nak bulan puasa. Bulan puasa memang ramai sungguh orang faham khutbah yang dibaca oleh khatib. Memang ramai orang faham. Angguk sama. Angguk pula bukan pada sini angguk. Kan? Bukan angguk. Kalau gitu maknanya tu memang faham Quran. Maknanya khabar aku faham. Tapi kalau angguk pasal tu memang 8 kali faham. Nampak? 8 kali faham. Dah kena itu khatib baca gitu, dak terjeng. Tapi nak tak? Tak sekali. Memang tak taknya. Dia kata dah, aku mampu baru boleh ambil. Lagi aku tak mampu, lagi tu pun jangan ambil. Lakar banyak aku dulu. Dak kata iman ramai orang muda ni tak iman. Orang muda je tahu dia ni makan garang dulu. Patut bahan darah tinggi. Bahan garang banyaknya. Berat nana patut dah tu jadi penasihat lah pula. Bukan sini kita kata kita rabonu hak kuatang tau. Tapi Selangor pun ada kau. Tapi bukan hak sini lah. Beberapa kali hak pak lain. Nampak? Lepas tu nak cari imam, cari hak suara sedap. Batu saya nombor latih Ubay bin Ka'ab. Malam esok maka Sayyidina Umar buat apa yang diperkatakan, iaitu himpunkan semua umat Islam. Waktu tu jadi imam Ubay bin Ka'ab. Maka kata Sayyidina Umar kepada Abdul Rahman ibn Qari, kata Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Maknanya nak kata mayang tarawih secara berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah mana? Bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik, sebab tak langgar peraturan syarak. Macam ni batu jangan kata bid'ah ni semua keji belaka. Jangan kata bid'ah ni semua sah belaka. Bid'ah benda yang Nabi tak pernah anjur, benda yang Nabi tak pernah buat, tiba-tiba kita buat. Dalam urusan agama Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah anjur, tiba-tiba kita buat. Tapi bertentangan tak dengan peraturan syarak, tidak bertentangan, maka itu bid'ah yang dipuji. Contoh mayat tarawih. Contoh apa lagi? Kita diri pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah. Pakai tasbih. Nabi ada pakai tasbih? Tak ada. Tapi adakah dia tercela? Tak. Nampak? Ini asal benda yang Nabi dah buat. Bid'ah dah ke? Bid'ah. Pakai tasbih haram. Pelotokmu. Tasbih haram. Kenapa?
talqin. Saya nak baca talqin mati. Baca talqin haram. Tahlil haram lagi. Baca talqin haram. Ya dah ni zaman Nabi tak ada. Mana ada ngajar orang mati? Bukan ngajar orang mati. Walaupun sebut nama si mati, tapi faedahnya peringatan untuk orang hidup. Bukan ajar orang mati. Orang mati ajar 4 tahun, 4 hari 4 malam pun. Nama dia ikut dah. Nah, walaupun kita sebut nama si mati, pulang jari datang 2 malaikat padamu, mu jangan takut. Dia tanya mu ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Mu jawablah dengan tenang, Allahu Rabbi. Jawab mayat mana? Mu sekali terang turun tak iman. Nak khabar bukan ngajar si mati. Faedah talqin itu peringatan untuk orang hidup. Dan jangan kata bid'ah. Jangan kata keji, jangan kata kurafat. Barang ni masalah khilaf, asah badah. Dia hak nak kena badah ni masalah tu kilawak mahal. Tahu tak? Otai masih berbisa. Otai masih berbisa. Hak tu nak badah pun tua nak mampu hak. Duduk lagi joget atas tah. Muka dah keduk, dia make up tebal-tebal. Macam anak gorila baru netah. Nah, dah cukup dengan kilauan emak. Mari pula apa benda ni? The Band. Merosakkan remaja. Nah, dah cukup dengan The Band. Mari pula ceria popstar. Ajar pula budak kecil joget atas tah macam anak panda. Faham? Anak panda. Mak suka. Aku anak itu panda joget. Anak macam anak panda, mak macam ibu panda. Pok macam tok panda. Nah, anak itu panda joget yang bagus. Dapat masuk final, jumpa Timah tu keluar buat mayajak Timah. Wih 10 ya Timah berambil mayajak dia. Anak kita masuk final. Kenapa? Ceria popstar tu kan orang mayajak. Ujung-ujung dapat Johan. Timah pun boleh dah 10 ya. Buatlah. Tok Imam 10 ya. Murah harga Tok Imam. Bukan Tok Imam sini. Tok Imam Kuala Lumpur. Dia kata, sebab tu nak cari hak yang suara elok. Nampak? Cari hak yang suara baik-baik. Kemudian jangan kita menganggap bid'ah tu semuanya sesat. Mayang tarawih bid'ah. Satu lagi masalah yang berlaku ketika solat tarawih, iaitu selawat di celah-celah tarawih. Kan biasa lepas pergi salam selawat dah. Tak bila selawat dijawab oleh makmum. Orang kata bid'ah juga. Memanglah bid'ah, tapi salah dah. Dah salah dah, apa yang nak marahnya? Selawat bukan lustam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kata Tok Imam. Tak patut Tok Bila awak kan ni. Tok Bila kata subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Makna mendatangkan mana yang buruk ke yang molek? Yang molek. Dia molek Tok Bila selawat Allahumma salli ala Muhammad. Makmum jawab sallallahu alaihi wasallam. Mana hak tak molek? Lainlah lepas wisalah, Tok Imam wisalah, makmum pun Yahoo. Nah, jingakallah telah tahir. Nah, barulah makmum Tok Bila kena popoh mata nyapu. Dan ni Tok Bila selawat dah. Apa yang kita nak marah? Beda dah. Tengok selawat tu dilarang dah oleh Rasulullah. Rasulullah larang tak kita selawat kat mana-mana nak selawat. Tak larang dah, tak larang, biar ke dia. Lagi ke dia nak selawat tu. Yang kita nak larang tu apa? Lain kali selawat dalam jamban. Ataupun selawat ke tempat maksiat. Nah, sebelum buat konsert, selawat dulu ramai-ramai. Ya Hanana. Nah, Ya Hanana lu. Pak Ya Hanana. Nah, kilawak emak. Apa nak siapa lah kita nak marah pun. Nah, sebab bercampur aduk gitu. Nah, ni tengah sembahyang, habis selawat, Tok Imam pun bangun angkat takbir. Kejap bagus, baru kena dengan tarawih, rehat-rehat sebelum masuk pada sembahyang hak baru, rakaat yang baru, selawat dulu. Rehat sebagai tanda rehat. Selawat tu nak mengisi ruang kosong masa rehat.
Masa kita rehat, tu imam boleh minum air, betul kan nak tekuk? Betul tak? Nak, tu imam satu lengah bagi tu di dalam basah tu. Nah, contohnya, kemudian diadakan pula tazkirah. Tazkirah tu juga nak memenuhi mana daripada solat tarawih. Waktu rehat, bagi rehat lama sikit. 4 rakaat pertama, bagi rehat lama sikit pada imam. Imam nak basah, sakit belakang. Nak minum air, basah tekuk. Mak ni baca surah banyak ni. Nak, ni pun basah tekuk. Minum air sikit. Tazkirah pula adakah benda yang dilarang? Tak. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan olehmu akan peringatan, kerana peringatan itu ada kebaikan, ada faedah untuk orang beriman. Dan tak marah beri tazkirah apa? Macam tahun lepas diharamkan beri tazkirah masa salat tarawih kerana mengganggu orang sembahyang tarawih. Memang tu tazkirah orang tengah sembahyang memanglah tak boleh ganggu orang. Dan ni tazkirah orang tengah sembahyang ke orang berhenti sembahyang? Bodoh cakap. Batu kata kalau bodoh duduk dia. Bukan hak sini, bukan hak Selangor ni. Faham? Bodoh. Memang orang tengah sembahyang buat tazkirah. Imam tengah sembahyang macam tak mari ustaz. Kita dalam bulan Ramadan tak pening tak imam. Sudah hijau lah ustaz. Warna pelik berhampir kuda ke pergi beruk. Jadi pening gini ni. Nah, dah kenyangnya. Batu kita kena faham betul-betul. Nah, tazkirah satu benda yang bagus. Nah, tarawih satu benda yang bagus. Maka ada benda-benda yang berlaku pertembungan. Pertembungan ni di kalangan ulama maknanya khilaf. Berbeza pandangan di kalangan ulama, tapi ulama-ulama tak bandar. Dia pandangan dia hak ni pandangan dia hak ni, berbeza pandangan tapi saling meraihkan antara satu sama lain. Yang jadi masalah itu ustaz-ustaz kampung. Nah, ada balah dia tetap bertegang orang. Tetap berkerah hak dia je betul, hak lain tak betul. Jangan buat gitu. Kalau ada hak pasal gini, kita akak dia, sombak dalam guni, rembah dalam kolam. Dah, tak ada air penuh-penuh, lok 3 jam, baru akak tanya, hadah mana? Sedap, duk rendah dalam kolam. Nak cara lagi masalah khilaf. Masalah ijma' ulama' yang orang langgar, banyak lagi orang langgar, apa kita duk marah tu? Nak masalah hudud yang masih lagi belum selesai-selesai, berapa duk cara ke hak tu? Nakah hudud ni fardu dengan ijma' ulama'. Nah, masalah orang tinggal sembahyang, ini masalah akidah orang Islam. Masalah sekarang kita tengok bagaimana baru-baru ni seorang wanita Islam nikah dalam kuil Hindu. Nah, pasal apa? Sebab terlalu longgar peraturan. Bila longgar peraturan, betul orang muda nak masuk agama, nak keluar agama mudah, macam masuk rumah, keluar rumah. Pasal peraturan longgar. Nampak? Patutnya cara ke hak tu, jangan cara orang nak bayar berapa rakaat, orang nak ada selawat ke tak ada, orang nak sedekah tak, sampai cara lah. So cara tu cara hak masalah hak berat-berat. Masalah akidah ummah. Nah, masalah ekonomi ummah, ekonomi Islam. Nah, masalahnya dalam ekonomi Islam masih lagi banyak adanya riba di dalamnya. Patut kena cari ke hak tu. Ni masalah furuk, masalah selawat, masalah usolli, masalah takbir kat tangan ke tak kat tangan, masalah lepas takbir tangan nak tak mana, ikut anda dia nak tak mana ni susah tu apa. Dah nakak dah, Allah nakak dah lihat akak bid'ah. Bila sami Allahu liman hamidah dah lihat akak bid'ah. Siapa kata bid'ah? Sebut dalam hadis Nabi akak. Nah, sahabat kata Nabi i'tidal, Nabi akak, tapak tangan Nabi ngadak ke kiblat, sami Allahu liman hamidah, macam nak akak takbiratul ihram. Nah, jadi balah masalah kunut, jadi balah masalah bilangan rakaat tarawih, jadi balah tak boleh kalau 8 rakaat bukan tarawih, mesti kena buat 20. Nak buat 20 buat, aku nak buat 8, susah mu. Nah, kata gitu kok sekali. Nah, ni habis duk balah pasal rakaat, berat nana sungguh. Macam minta maaf satu lagi tuan-tuan. Bukan tahun lepas, 2 tahun lepas, keluar surat berkeliling. Setiap masjid dan surau diwajibkan sembahyang tarawih 20 rakaat.
keluar surat berkeliling. Kalau dok buat 20 rakaat, pegawai dan AJK masjid sudah dikenakan tindakan. Dok ke gila namanya. Mayat terawih ni sunat ke wajib? Sunat dok. Kenapa dok buat keluar surat berkeliling? Atau tiap rumah ke rumah mesti kena semayang. Dok semayang kena tindakan. Ada buat? Tak ada pula. Ada pula. Hak terawih atau surat kena buat 20. Kalau dok buat 20 kena tindakan. Maknanya kalau buat kurang 20 haram. Nah, haram. Dia tengah bodoh namanya. Itulah bodoh dia panggil. Bukan bodoh dah. Tolong tu. Jadi pelik. Patutnya sampai cari dah 20 biar. Nak dapat. Nak 20. Jadi buat. Supaya malam bulan Ramadan tu tidak habis gitu. Tidak berlalu begitu sahaja. Dia gitu. Jadi sebab tu persiapan kita untuk kita menghadapi Ramadan, antara khulasahnya kita jaga puasa kita. Sebab kita sekarang ni berada di pertengahan bulan Syaban. Dan kita harapkan supaya semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita supaya kita dapat berada lagi, sekali lagi dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Sebab tu Nabi ajar kita berdoa, dan Nabi sering juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan kalau andai kata Allah takdirkan kita, Allah ketemukan kita sekali lagi dalam Ramadan tahun ini, kita jadikan Ramadan tahun ini seumpama Ramadan yang terakhir untuk kita. Sebab tahun depan belum tentu kita jumpa dah. Belum tentu kita dapat jumpa dengan Ramadan tahun depan. Kalau kata Allah bagi tahun ni sekali lagi kita dapat jumpa Ramadan, kita buat yang terbaik. Kita jaga panca indera, kita jaga puasa kita, jaga amalan kita, baca Quran jangan tinggal, sedekah jangan lupa. Jangan kalau kata kita nampak ada orang beli juadah berbuka tu banyak, jangan derah kita sukzon, jangan derah kita buruk sangka. Barangkali dia beli banyak kerana nak sedekah kepada jiran tetangga, ataupun dia beli banyak kerana nak sedekah kepada masjid surau yang ada di antara jemaah yang iftarnya di masjid ataupun di surau. Jangan kita buruk sangka. Tengok beli banyak pun bazir. Jangan. Kok nak sedekah mana kita tahu? Takkan dia nak khabar kita jumpa, saya nak sedekah ni, saya nak sedekah. Mau sedekah lah, mana pula kita kata. Tapi kalau dia tak kata gitu, kita buruk sangka pula ke dia. Dia beli banyak, kita kata dia membazir dan sebagainya. Rumah dia tak ramai orang, bazir tu. Pakai serban sok tapi bazir. Jangan. Mana tahu nak sedekah kat orang, nak sedekah pada jiran tetangga, nak sedekah ke anak yatim, nak sedekah ke budak-budak sebagai suatu galakan supaya budak tu nak lagi puasa. Ini satu amalan yang baik. Tanya budak tak satu, puasa ni, puasa. Agak-agak boleh habis ni, boleh habis. Poci bagi hadiah. Hadiah ni poci murtabak 3 uti. Seronok budak boleh murtabak. Jumpa budak ni budak puasa lembek budak tu. Nak cakap apa cakap kering bibir. Agak-agak boleh habis. Kalau boleh habis, poci bagi hadiah. Hadiah dia ayam perci. Suka budak boleh ayam perci. Puasa poci bagi hadiah. Hadiah dia lai cikar. Tak pipi sama budak lai cikar. Orang bagi bukan. Lai cikar kan sejuk. Ini satu amalan mulia. Lepas tu jangan kita buruk sangka. Ini amalan Rasulullah sepanjang bulan Ramadan tak pernah miss sedekah. Jadi kita ikut apa yang Rasulullah buat. Rajin sedekah, selalu baca Quran, semayang kalau boleh jemaah, kalau boleh 5 waktu tu fardu. Kalau tak mampu, jangan ada satu, walaupun satu yang kita tak buat secara berjemaah. Kalau boleh biar jemaah 5 waktu. Kalau tak dapat 5 waktu, jangan sampai 5 waktu kita tak berjemaah. Nampak? Kemudian makan jangan terlalu banyak. Jangan turut nafsu. Yang ni hak dicela pada syarak. Walaupun juadah tak banyak, tapi dia makan tu banyak. Banyak makan, panjang dah. Garik nak habis lah. Apa tebal nak habis lah garik lah. Dan dia nak cakap
Suara dak tubik. Macam ke ular sawa telah anak-anak kubah. Tahu ular sawa telah anak kubah. Dak gerak dak. Kita tengok ular sawa telah anak kubah 2 ekor, dak gerak dak. Waktu tu kita nak buat kena buat letek ke, khepok kepala ke, jolok mata, dak nawar dah dia. Bak dia gerak dak cetok. Orang gitu ke habis bahang 3-4 minyak. Nak menyada. Terimak dah, bukan terimak sini. Jadi jangan kita buat gitu. Jadi benda-benda yang sunat tu kita teruskan juga supaya yang sunat kita perbanyakkan supaya Ramadan kita tidak berlalu dan Ramadan kita tidak sia-sia begitu saja dan kita tidak jadi golongan yang menyesal setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita. Jadi tuan-tuan rasa cukup sekadar tu pada malam ini tazkirah rengkah kita. Rengkah je pasal tuan-tuan kata berhenti ke 10, tapi kita dah sampai ke 10. 9.40 je. Kita start tadi 8.40. Jadi sejam dah baru. Nampak? Jadi sebelum daripada kita mengakhiri majlis, ana nak ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada jawatan kuasa kerana sudi jemput untuk menyampaikan ataupun nak berkongsi sedikit pengetahuan kepada tuan-tuan, dan doa-doakanlah kita selamat dalam perjalanan. Esok insya-Allah balik ke Kuantan. Malam ni berehat semalaman di negeri Merah Kuning ni, di Gombok tu, pagi esok insya-Allah esok kita balik Kuantan. Dan minggu depan mari pula 18 hari bulan mari pula di Surau Nurul Hijrah Al-Khadijah maksudnya, di kampung Sungai Sering, Bukit Antarabangsa. Kemudian mari pula insya-Allah pada malam merdeka juga di Surau Nurul Hijrah Sungai Sering, Bukit Antarabangsa. Dah ada dah jadual itu di malam merdeka iaitu 30 Ogos. Jadual lain di sekitar Lembah Kelang, di sekitar Kuala Lumpur ni tak ada lagi. Jadi tolong doa-doakan supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang keduanya, nak mohon sumbangan infak fi sabilillah daripada tuan-tuan sekalian, untuk urusan fi sabilillah lah. Bila sebut fi sabilillah umum, dia urusan berbentuk umum yang berbentuk urusan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mana berkelapangan, yang mana berkesempatan, anda dah minta izin pada big boss kita. Big boss kita pun dah bagi lampu hijau, sebab tu kita umum. Kalau dia bagi lampu biru, kita dah umum. Sebab dia lampu hijau, dia kata okey ustaz, green light. Green light tu maknanya lampu hijau, sebab tu kita umum. Kalau dia kata okey ustaz, blue light, memang kita tak lari. Memang kita tak lari. Jadi dia dah bagi green light, dia kata ustaz umum, jadi kita pun umum. Kita umum selalu malam insya-Allah. Yang mana berkesempatan boleh beri, hak yang mana rasa tak boleh beri, tak payah beri. Sebab tak wajib beri. Tak wajib hulurkan. Cumanya orang hak beri, orang hak infak, orang hak sedekah, paling-paling tak ada dapat 2 perkara. Wajib dapat 2 perkara. Yang pertama pahala, yang kedua hapus dosa. Hak tu wajib dapat. Hak yang ekstra, murah rezeki, panjang umur, terlepas daripada fitnah kubur. Hak tu ekstra. Hak wajib pahala, hapus dosa. Hak tu wajib dapat. Nampak? Jadi pahala tu bergantung kepada niat kita dan bergantung pada banyak mana kita beri. Banyak kita beri, banyak pahala. Sikit beri, sikit pahala. Beri RM1 dapat pahala yang berpadan dengan RM1. Kalau beri RM10 berpadan dengan RM10. Tapi hak mana afdal? Hak mana afdal? Hak afdal ni hak yang kita sayang. RM1 dengan RM10 mana kita sayang? RM10 dah. Maka afdal beri RM10. Kalau RM10 dengan RM100 mana kita sayang? 10. 10. Mana after kau beri 10 sebab dia sayang 10. Dah 100 pun tak sayang. Bubur sekali. Bubur sekali tu sebab tak sayang nak simpan wak apa. Betul tak? Dia gitu. Jadi cukup sekadar tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.